Snap election tadi, balik kepada snap election. Kenapa saya kata dia akan berlaku dalam masa yang terdekat? Okey. Yang pertama sekali, itu UMNO dan PAS yang dia nak berlaku dalam masa yang dekat. Dia nak berlaku dalam masa yang cepat ni. Dia tak nak benda tu di drag. Dia tak nak pilihan raya ni berlaku paling lewat Mei 2023. Dia tak nak. Semakin lama benda ni, rakyat akan semakin marah. Itu yang pertama. Kedua, tindakan yang dibuat oleh Muhyiddin ni adalah terlalu perlahan untuk membebaskan orang-orang dia. Saya sebutkan gitu, Aziz Baling kena tangkap, Isa Samad kena tangkap, Zaid Hamidi 80 pertuduhan, Rosmah Mansur 15 pertuduhan, Najib Tun Razak 40 lebih pertuduhan. Kalau kita tengok Ahmad Mazlan 2 pertuduhan. Kalau kita tengok Irwan Serega 2 pertuduhan. Kalau kita tengok ramai orang-orang ni sekarang ni didakwa dengan pelbagai jenis pertuduhan. Dan Muhyiddin terlalu lambat mengambil tindakan untuk nak interfere dalam kes-kes ini. So Muhyiddin nak bagi sedap sikit dengan Najib, nak bagi hint lah, nak bagi tahu. Muhyiddin nak bagi hint, aku ada kuasa lah. Maka dia buat apa dipanggil sebagai plea bargain. Dia buat apa yang dipanggil sebagai plea bargain. Plea bargain ni kalau kita tengok yang ni, Riza Aziz hadapi 5 pertuduhan haram bernilai 1.25 bilion, 243 bilion USD. Dia katakan dimasukkan ke dalam akaun beliau. Itu zaman PH. Kemudian bila zaman PN, anak tiri Najib dilepaskan dengan syarat 463 juta dikembalikan. Itu dipanggil plea bargain. Saya kata macam ni lah. Dia umpama seorang perompak, dia curi RM1,000,000, dia rompak RM1,000,000 daripada bank. Bila dia dah kena tangkap, dia sembunyikan duit tu, Kemudian dia cakap dengan penguasa lah, okey macam ni, aku bagi balik 500,000. Okay, aku bagi balik 500,000. Syarat dia, kau lepaskan aku daripada pertuduhan. Anda rasa fair tak? Anda rasa benda tu fair tak? Kalau macam tu, tak payahlah kita nak ada prison system apa semua ni. Kalau kita nak the justice to serve, not only, bukannya bagi 50%, 100% tu kau kena bagi balik dan kau kena masuk penjara. Barulah itu dia katakan fair justice. Sekarang ini dah engkau dah bagi 50% je. Yang 50% tu maksudnya kau boleh enjoy. Kau ada lagi setengah 500 juta. Bukan 500,000 tuan-tuan. Bukan 5 juta tuan-tuan. 500 juta yang kau boleh enjoy dan kau bebas untuk nak enjoy benda tu sesuka hati kau. Bukan setakat itu, engkau dah boleh enjoy dalam keadaan kau tak risau dah. Sebab kau dah tak bersalah. Kau boleh enjoy duit itu, kau boleh guna sesuka hati duit itu dalam keadaan kau tak perlu risau orang tangkap engkau, sebab sekarang ni kau dah tak bersalah. Mahkamah dah melepaskan kau. Wah, hebat. Ini dinamakan discharge not amounting to acquittal. Maksudnya bebas tapi tidak dilepaskan. Memang betul, bunyi dia macam okey, apa maksud dia? Maksud dia adalah dia boleh didakwa balik di dalam charge yang sama. Dia tak ada time limit, tak ada time frame. Katakanlah sampai dia matilah. Kalau dia dah mati tak boleh, tak boleh charge dah. Tapi sepanjang dia hidup ni, dia boleh kena charge balik on the same charge. Tetapi jaranglah benda ini berlaku. Dan kalau kita tengok CPC, Criminal Procedure Code, CPC, Section 17, kalau tak silap saya, Section 172C. 2C mengatakan, 172C mengatakan bahawa, ni saya kena tunjuk juga kan orang tak percaya juga, saya tengok. Section 172C mengatakan bahawa any plea bargain, maka tertuduh itu kena mengaku bersalah tersebut. Tertuduh itu kena mengaku bersalah sebelum dia ada satu plea bargain. Maksudnya dalam kes ini memang dia bersalah. Macam mana dia dibebaskan sedangkan dia kata dia bersalah? Okey, jadi timbul besar persoalan. Adakah duit itu duit curi ke tidak? Kalau dia duit curi, kenapa Reza dibebaskan? Kalau dia bukan duit curi, kenapa dia bagi balik duit tu pada kerajaan? Kalau dia bukan duit curi, kenapa dia bagi balik duit tu pada kerajaan? Korang tak pernah tanya soalan ni ke? Okey. Kita fikir logik logik akal kita Kalau dia duit curi, kenapa Reza dibebaskan? Walaupun tidak dilepaskan, tapi dia dibebaskan. Kalau dia bukan duit curi, kenapa dia kena bagi balik 400 juta tu? So what about the balance duit tu? So adakah lepas ini dia dah boleh keluar, dia boleh tayang duit tu depan ramai orang ramai, aku ada 500 juta, dia boleh tabur-taburkan
without having any fear, dia kena tangkap. So keadilan apa yang macam tu sebenarnya? Ada orang kata, SPRM kata bahawa ini adalah kerja Tommy Thomas. Tuan-tuan, Tommy Thomas letak jawatan pada 28 hari bulan Februari. Plea bagian itu hanya berlaku selepas pada bulan Mac. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau sekiranya nak buat kenyataan, bukan SPRM yang buat kenyataan, AG kena buat kenyataan. Gopal Sri Ram ni lawyer je, dia eksekutif je, dia tukang execute. So kalau dalam keadaan ini, kenapa dia nak test back ni? Kenapa dia nak uji kepada kepada Riza ni dulu? Kenapa dia nak uji kepada Riza ni dulu? Dia nak test rakyat. Dia nak test tuan-tuan ni. Dia nak tengok tuan-tuan sekarang ni marah ke tidak? Faham ke tidak? Rasa berbulu ke tidak? Rasa benci ke tidak ni dengan benda yang berlaku ni? Tengok, dia nak tengok kemarahan rakyat ni. Kalau tuan-tuan rasa macam alah tak apa, dia yang penting dia dah bagi balik duit tu, tak apalah, apa salahnya? Sebab tu saya kata tuan-tuan, kejahatan itu berleluasa bukan kerana ramainya orang jahat, tapi kerana ramainya orang baik yang cakap alah tak apa, alah tak apa. Dia buat jahat, alah tak apa, biarlah. Dia buat macam tu, alah tak apa, biar je. Kejahatan itu berleluasa bukan kerana ramainya orang jahat, tuan-tuan dan puan-puan, tapi kerana ramainya orang baik yang cakap alah tak apa. Fikir logik lah. Kalau dia tak bersalah, kenapa bagi balik duit tu? Kalau dia bersalah, kenapa dia dibebaskan? Kita nak justice. Justice tu macam mana? Dia bagi balik 100%. Ambil balik 100% duit rakyat tu. 1MDB 1.2 billion ringgit, 1.23 ke 25 billion ringgit. Bagi balik. Dalam masa yang sama, penjarakan dia. Penjarakan dia. Nak buat plea bargain, kau kena dapati bahawa dia bersalah. So what's going on? Apa yang berlaku sekarang ni? Ini test. Ini ujian. Ini nak bagi tahu tuan-tuan dan puan-puan. Ini nak tengok you all ni yang tuan-tuan dan puan-puan rakyat ni, peka ke tidak ataupun kita pekak je? Kita marah ke tidak ataupun kita kata alah tak apa? Sebab once kita kata tak apa, tak ada orang pick up isu ni. Isu ni pun orang macam alah tak apa, dia dah bagi 400 juta, biarlah. The next one yang akan lepas adalah adalah penyamun dan pompak-pompak yang sekarang kena bicara tu. Yang sekarang ni kena bicara. Sebab itu Najib dah buat kenduri kesyukuran dah. Najib Tun Razak dah buat kenduri kesyukuran. Dia faham signal yang dihantar oleh Muhyiddin. Tuan-tuan je tak faham signal yang dihantar oleh Muhyiddin kepada Najib. Saya faham. Najib faham. Tuan-tuan dan puan-puan je tak faham. Sekarang dah faham kan? Apa signalnya? Najib, sabarlah. Aku bebaskan anak kau dulu. Lelek lah, man-man kong lah. Man-man kong. Cakap pelan-pelan lah, lelek lah. Kan? Kita buat pelan-pelan dulu. Kita bebaskan dulu yang ni. Kita tengok keadaan macam mana. Kita buat suasana macam mana. Kita pastikan benda ni macam mana. Kemudian suatu hari nanti kita lepaskan seorang demi seorang. Akhirnya dia akan jadi macam cerita PKFZ. 5 bilion kerajaan kena tipu. 5 bilion tuan-tuan dan puan-puan. Kes itu tak ada siapa yang masalah. Mahathir lepaskan Lim Leong Sek. Menteri bekas pengangkutan dulu lepas. Tak bersalah. 3 orang yang terlibat, termasuklah Dato' Ting yang sekarang ini, Dato' Ting ke apa nama dia, Dato' Ting ke, yang sekarang ini menjadi duta khas ke China, MP Bintulu pun lepas. Padahal dialah tuan punya syarikat yang membeli tanah daripada nilaian tanah itu berapa, RM2.20 ke berapa ringgit ke, RM15 per square feet, sampaikan jadi bilion nilai tanah itu. Oh, sebelum itu saya ucapkan tahniah kepada Datuk Richard Riyad, MP Serian, yang dulu dikatakan melompat ke PKR masa Sheraton tak jadi. Sekarang ini sudah dilantik menjadi duta khas ke Asia, Jepun, Korea Selatan, apatah satu lagi negara tu, bertaraf menteri. Wow. Menteri kita yang ke-73. Oh, banyak lagi negara, jangan risau. Afrika tak bagi lagi, benua Afrika tak dapat lagi. Siapa lagi nak hantar kat benua Afrika ni? Kita tengok benua Afrika tak ada lagi. Antartika pun tak hantar lagi kan. Arktik pun tak hantar lagi. Kita tengok banyak benua-benua lagi lah. Australasia lagi mungkin. Ramai lagi ni, banyak jawatan, jangan risau. Sebab itu dia perlukan Julai ni pun belum tentu ada sidang parlimen.
Tuan-tuan, Julai ni pun belum tentu ada sidang parlimen. Sebab itu saya kata sekarang ini, apa yang berlaku? Dia nak uji ni tuan-tuan. Dia nak uji. Dia nak test. Dia nak tengok rakyat, reaksi rakyat dulu. Kita pick up dengan situasi dan senario yang berlaku sekarang ini. Kita sedar ke tidak? Kita marah ke tidak? Kita nak marah ke tidak dalam situasi ini? Dia hadapi 5 pertuduhan 1.25 bilion, dibagi balik 463 juta, lepas tu dia didapati tidak bersalah. Dia didapati tidak bersalah. Kalau tak bersalah, kenapa dia bagi balik duit? Kalau dia bersalah, kenapa dia dibebaskan? So yang mana satu ni? Dia bersalah ke tak bersalah? Saya belajar undang-undang ni tak pernah saya tak pernah lagi tengok keadaan macam ni tau. You see how we are now taking, bukannya one step back, two step back, kita taking like 50, 100 step backs dalam judicial system, judiciary kita sendiri. Keadaan inilah yang kita nak lawan dulu. Reformasi ini, reformasi pemerintahan, reformasi judiciary, reformasi kepada jangan campur tangan, Perdana Menteri jangan campur tangan dalam urusan high profile case. Benda macam ni yang kita nak halang. Namun begitu 22 bulan pemerintahan Pakatan Harapan dihancurkan begitu saja, sekarang ini kembalilah wal asal balik asil. Semuanya demi apa? Hasil. Wal asal balik asil. Balik kepada keadaan status quo sebelum ini, di mana keadaan pemerintahan kita sukati mereka. Mereka nak ambil duit sebanyak mana pun rakyat tak boleh persoal. Kalau persoal kena tangkap. Kalau persoal kena masuk IC. Kalau persoal akta hasutan. Kita kembali kepada zaman di mana kalau kita nak tanya pun, nak persoalkan pun, orang akan kata, kau jangan nak memandai-mandai lah, kau bukan tahu pasal politik pun. Kau bukan tahu pasal politik pun. Itu. Dan akhirnya kita sendiri yang kena kecam hanya kerana kita berfikir. Tapi tidak tuan-tuan, saya tidak. Saya tahu tuan-tuan yang menonton saya pun tidak. Majoriti tuan-tuan yang menonton saya malam ini adalah mereka yang conscious dia aware, conscious dia awaken, conscious dia clear. We are clear apa itu reform. Tak apa, jumlah kita mungkin tak ramai tuan-tuan dan puan-puan. Kita mungkin tak ramai, tetapi kita ada. Kita mungkin tak ramai, tetapi kita ada. Pastikan